Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam rahmat untuk semua. Kali pertama dalam sejarah kami di Nizal & Co, kita bersiaran secara langsung baik di FB Nizal & Co dan juga YouTube M3 Medical Mythbusters Malaysia. Anda bersama saya, Nizal Muhammad, yang mengacarakan program ini, dan insyaAllah pada masa-masa akan datang, rakan-rakan saya juga akan turut mengacara program ini dan program-program lain. Okey, kita telah membicarakan 2 minggu yang lalu tentang menangani isu vaksin COVID-19 dan kita telah memanggil 2 pakar untuk membicarakan hal ini. Kita ingat perkara kita tentang vaksin ini sudah pun berlalu. Rupa-rupanya belum, kerana cerita sebelum itu adalah sebelum mengambil. Tetapi sekarang bila sudah mengambil, ada juga cerita-cerita di sebalik tabir ataupun di sebalik media sosial yang membawa soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang kadang-kadang membimbangkan bagi mereka yang tidak berapa berani untuk mengambil vaksin ataupun mencurigai apakah yang sebenar di sebalik vaksin COVID-19 ini. Jadi kita pun mengumpulkan kekuatan, kita kata, apakah kata kita baca atau kita buat lagi, kita panggil isu atau menangani lagi isu vaksin COVID-19. Jadi kita akan membicarakan ini dengan 3 tamu yang kita jemput. Seorang ni wajah yang pernah kita lihat suatu waktu dahulu, 2 minggu yang lepas, tetapi yang 2 lagi ni orang baru. Jadi kita perkenalkan dahulu orang baru dan kemudian kita panggil orang lama yang sudah anda kenali untuk kita sama-sama bicarakan. Dan anda diberikan kesempatan untuk mengaju soalan. Boleh mengaju soalan kepada FB ataupun dalam platform ataupun dalam pentas FB Nizal & Co maupun di dalam YouTube M3. Dan anda boleh menghantarkan secara teks ataupun anda boleh merakamkan video anda itu dan menghantar. Andainya tidak sempat kami menjawabnya sekarang di dalam siaran kita ini, tak apa, kita akan cuba menjawabnya secara lain. Baik, untuk itu saya sudah janjikan untuk memperkenalkan 3 tamu yang sudi bersama dengan saya pada malam ini, dan kita mulakan dengan seorang ini. Wajahnya menunjukkan dia seorang yang sangat lama hidup di dalam keadaan yang senantiasa tenang. Ya, kerana dia mempunyai jiwa yang hijau-hijauan. Jadi apa kata saudara, saya perkenalkan Dr. Suhazli bin Abdullah, pakar perubatan keluarga M3 kita. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Memang tenaga lain macam, insyaAllah. Itu nampak ketenangan yang luar biasa di situ. Okey, selepas itu kita perkenalkan, ini adalah satu-satunya bunga. Selama ini dalam siaran kita dalam Dr. On Call, semuanya tidak bunga nampaknya. Tetapi kali ini kita ada seorang yang dianggap sebagai serikandi dalam perubatan. Beliau adalah Dr. Hana Hazrami, pakar anestesiologi dan rawatan rapi M3. Apa khabar, Dr. Hana? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Hana ni orang asal Kuala Lumpur. Sementara Dr. Suhazli tadi atau kawan-kawan di dalam M3 mengenali beliau dengan nama Abang Lee. Beliau adalah orang Newcastle ataupun Kota Baru. Dan yang terakhir sekali, tidak lain tidak bukan, yang pernah bersama dengan kita dalam siaran Dr. On Call yang pertama, kita ada Tuan Muhammad Zihan Mustafa, pegawai farmasi M3 kita yang hari ini memakai jersey ataupun pakaian M3. Apa khabar, Tuan Zihan? Khabar baik, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam selamat, dan kita harapkan anda nanti boleh menjaringkan gol di dalam di padang nanti. Okey, kita ada dalam perbincangan kita ini, saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan yang menonton kita, ya. Di dalam siaran kita ini, kita cuba membicarakan hal-hal ini kerana soalan-soalan yang paling poyo sekalipun pada setengah orang, kita akan cuba utarakan kerana kadang-kadang dalam kepoyoan itu berlakunya kekeliruan. Jadi oleh kerana itu, semua soalan kita layani dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada di antara anda ingin mengutarakan soalan, sila utarakan dan kami akan cuba mengetengahkannya kepada ketiga-tiga pakar kita ini. Baik, saya fikir senang sekali. Sekarang ni mulai ramai menerima suntikan pertama COVID atau vaksin COVID-19. Baik, soalan saya ialah, selepas itu apa? Setelah terima itu apa? Apakah seseorang yang sudah menerima suntikan vaksin itu boleh segera melakukan aktiviti sehariannya seperti biasa, atau dia perlu sedikit waktu, mungkin berehat beberapa jam, beberapa hari untuk dia kembali aktif?
seperti sedia kala. Antara ketiga-tiganya inilah, siapakah yang mungkin nak memulakan? Saya fikir kita bagi kepada kawan KB kot, sebab dia ni adalah, beliau adalah orang yang dikatakan GP, very good general practitioner. Jadi dia generally can answer this. Okey, dipersilakan Dr. Suhazli. Okey, terima kasih Cik Nizal di atas intro yang cukup bagus berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 yang kesemuanya kita telah wawarkan sejak daripada beberapa bulan yang lalu. Bahkan dalam dunia sendiri bermula secara rasmi pemberian secara menyeluruh selepas daripada fasa ketiga kajian klinikal, iaitu pada awal Disember, 8 Disember secara exact figurnya. Soalannya, saya nampak macam Cik Nizal ni macam takut-takut je apabila nak ambil vaksin. Sebab tu dia soalan, kalau saya anak saya pun, kalaulah saya tengok soalan ni simple je ni soalan ni. Sebab vaksin ni adalah satu benda yang tidak memudaratkan. Dalam dunia sekarang ini, anak-anak kita 8 juta dos setahun diberikan. 8 juta dos termasuk vaksin yang lain lah. Saya tak merujuk pada COVID saja. Maksudnya daripada vaksin-vaksin yang lain pun 8 juta dos itu anak-anak kita bawa ke klinik dan sebagainya itu tak ada masalah apa-apa. Maksudnya baby terus menyusu, baby yang dah tahun lebih boleh bergerak aktif dan sebagainya. Begitu juga dengan COVID-19 punya vaksin ini. Dia adalah, kalau saya boleh katakan, dia adalah yang the paling selamat buat masa ini. Maksud selamat, mungkin quote and quote di situ perlu dibincangkan lepas pada ini, sebab orang kata yang lain tu tak selamat ke? Itu kita akan bincang. Maksud setakat ini dia ada dalam paling least side effect. Paling minima dia punya kesan sampingan. Di mana kesan sampingan? Bengkak di tempat putih, sakit dan sebagainya. Jadi di sini apabila kita inject, cucuk, orang Sabah panggil jarum, Mr. Nizal. Jarum, apabila jarum, tak ada masalah nak pergi main bola ke, nak makan mi Maggi ketam ke apa ke, tak ada maksudnya aktiviti seperti biasa. Tak ada masalah. Cumanya kita kadang-kadang kita kena bagi dia punya nasihat. Sebab dia punya common kesan sampingan adalah sakit bahu. So kalau nak main badminton, dia sakit bahu, jadi takut kalah main badminton tu. Sebab tak boleh nak angkat bahu. Sebab itulah kita bagi pada non-dominant shoulder. Maksudnya kita akan bagi kepada bahu yang tidak dominan. Contohnya kalau orang tu menganan, so kita akan bagi kiri. Kalau orang tu mengiri, kita bagi kanan. Macam Mr. Nizal ni apa? Kanan ke kiri? Jadi kita akan bagi menengah. Menengah. Saya menengah. Menengah kita bagi lain lah. Okay. Jadi di situ beberapa warning yang kita beritahu, sebab dia akan jadi lenguh. Semacam saya sendiri, saya dapat 28 yang bulan Februari yang lalu. Lenguh ni. Bahu ni lenguh. Tapi taklah lenguh tu tak boleh masak nasi ataupun tak main apa-apa. Boleh je berkebun, lepas tu nak no problem, tak ada masalah. Jadi dari segi warning yang teruk, kita tidak mengatakan bahawa ia adalah sesuatu yang menerukkan. Bahasa tu betul tak? Bahasa Kota Baru menurut. Okay? Jadi kita boleh faham. Problem. Kalau nak buat apa, boleh kembali aktif dan sebagainya. Tak ada masalah. Itulah sebagai respon awalnya lah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Dr. Suhazli. Dr. Hana, kalau katakan seseorang itu penerima suntikan ini, dia perlu menjaga tak soal makan minum? Dan kegiatan sarannya, okey, katalah macam tadi Dr. Suhazli kata, kalau dia aktif mana-mana bahu, itu tidak diberikan suntikan tu di situ. Okey, itu kalau katakan sebelum itu. Tetapi kalau dah melalui proses itu, apakah mungkin makan minum juga perlu dia ambil kira? Makan makanan tertentu umpama ataupun mengelak makanan tertentu. Kerana ini antara soalan-soalan yang saya akan mukakan, ini adalah soalan-soalan yang saya dapat kumpulkan daripada mereka yang telah memberikan kepada saya. Jadi mungkin dapat dijelaskan. Macam patang orang nak beranak je. Bagaimana? Selamat malam. Kok ada? Saya perasan masyarakat kita kalau jumpa doktor,
lepas operation ke, lepas balik selepas sembuh demam ke, dia mesti tanya adakah apa-apa yang saya perlu pantang. Itu memang kita punya budaya agaknya, budaya masyarakat orang Malaysia. Tapi sebenarnya lepas vaksin makanlah apa-apa yang dimakan, dia punya makanan biasa, tak perlu berpantang. Makan seperti biasa, itu makanan sihat. Janganlah makan benda pelik-pelik. Tak ada masalah. Makanlah seperti biasa, buatlah aktiviti seperti biasa. Jadi tidak perlulah kita nak pergi kira kali ni tak boleh makan benda-benda masam, kan, ataupun makan benda-benda yang andainya anda memang menghadapi masalah, katalah contohnya kencing manis, maka lepas tu janganlah makan benda-benda manis, betul? Yang itu tidak ada kaitan langsung dengan COVID-19, betul? Ya. Ya, betul. Mr. Nizal, Jadi serius dia sebenarnya ada beberapa nasihat yang kita perlu bagi secara umum lah. Maksudnya pertama sekali untuk orang yang nak pergi vaksin ni, dia jangan ambil alkohol, arak. Ingat, jangan ambil kan, alkohol. dia jadi pening lah pun. So orang kata ini kesan sampingan ke apa ke kan. Yang kedua, setelah diberi vaksin ada satu jenis ubat. Walaupun perkara ni agak jarang berlaku. Ubat painkiller. Sebab biasa sakit bahu kan. So dia akan pergi kat klinik, dia nak minta ubat tahan sakit. Jadi ada satu jenis ubat tu, kita panggil diclofenac sodium. Biasanya orang kampung saya lah Kuala Burang ni, dia panggil ubat sikit orang. Berhi sangat ubat sikit orang. Yang tu ubat, walaupun dia ubat tu jarang boleh menyebabkan masalah. Biasanya jadi pengsan dan sebagainya. Dia ada kesan sampingan ubat tu sendiri akibat daripada dipanggil allergic dengan ubat itu, dan dia akan enhance lagi setelah pemberian vaksin dan sebagainya. Jadi di situ kita nasihatkan kalau nak juga ambil ubat tahan sakit dan seumpama dengannya, dia demam dan sebagainya, sila kembali balik jumpa dengan kita, jumpa dengan doktor. Doktor akan bagi ubat yang sesuai, tidak pakai sembrono, pakai beli kat kedai je ataupun kat farmasi tanpa mengetahui lebih dahulu apa yang dia ambil sebelum itu. Itulah nasihat yang biasanya kita berikan. Nasihat yang sangat penting itu, Dr. Suhazli. Baik, Tuan Muhammad Zihan sebagai seorang pharmacist ya, ada yang merasakan bahawa bolehkah dia mengidap semula COVID-19 ini selepas suntikan pertama diambilnya? Kerana andainya ialah selagi tidak menerima suntikan kedua itu, imunisasi itu belum cukup lengkap. Dia baru separuh. Jadi ada yang kata, okey, kalau begitu saya kena tunggu sampai yang kedua ni baru lengkap. Jadi oleh kerana itu, dia risau bahawa apakah dia akan terima balik kiranya mungkin berlakunya pengidapan semula COVID-19. Okey, untuk jawab soalan tu, jawapan dia untuk satu-satu vaksin tu, untuk nampak kesan dia selepas dia masuk kita suntik ke dalam tubuh badan kita, dia memerlukan lebih kurang 10 hingga 14 hari lah. 10 hingga 14 hari untuk tubuh badan kita menghasilkan antibody tu untuk lawan virus ni. Kalau nak katakan kita tengok daripada vaksin yang ada yang akan dibawa masuk ke dalam Malaysia untuk COVID-19 ni, kebanyakannya ada 4 daripadanya memang akan ada 2 suntikan lah. Hanya ada 1 saja yang akan ada 1 suntikan. So memang dia punya jarak tu lebih kurang ada yang 21, ada yang 28 hari lah. So maksudnya dalam jangka masa ni dia menerima suntikan pertama, maka memang boleh ada keberangkalian jugalah untuk dapat jangkitan sebab tubuh badan kita memerlukan tempoh masa banyak macam tu untuk menghasilkan antibody lah. Dan kalau kita tengok pun, kalau setakat vaksin yang ada sekarang ni yang digunakan untuk frontliner daripada syarikat Pfizer ni, dia punya suntikan pertama tu boleh, orang kata efficacy dia sebanyak 50% lebih lah. Dan dia punya suntikan selepas suntikan kedua, selepas 7 hari daripada suntikan kedua, melalui kajian melihat pada efficacy dia naik sampai 95%. So memang kebanyakannya suntikan kedua adalah suntikan yang mana akan
orang kata mengaruhkan lagi kita punya sistem pertahanan tubuh badan kita untuk mencapai efikasi yang lebih tinggi lagi lah. Sebab tu kita panggil booster tu. So untuk setakat jawapan dia memang boleh lah. Memang boleh dijangkiti selepas suntikan yang pertama. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama memang tubuh badan kita dah sedang membuat lah kita punya antibody untuk melawan jangkitan COVID-19 ni. Doktor-doktor yang lain ni kalau katakan nak ditambah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, dipersilakan, tak ada masalah. Mungkin Dr. Sazli ada sesuatu yang nak tambah? Betul. Takut saya ni jadi nasi tambah, selalu nasi tambah. Itu tanda selera makan. Sebab kena tambah. Sebab macam mana? Sebab di luar sana ramai yang duduk harut apa, duduk sedang membuat cerita. Dia kata bagi vaksin pun boleh lagi kena COVID. Itu dia punya isu dia. So kita kena ingat bahawa vaksin ni adalah salah satu daripada kaedah untuk kita prevent. Selain daripada kaedah lain, kita dalam perubatan ni ada dua cabang utama. Satu prevention, satu rawatan. So, prevention tu selain daripada kita pakai mask, selain daripada kita buat SOP, kita apa yang diminta oleh kerajaan lah, 3W, 3C dan sebagainya. Selain daripada itu, salah satu daripada kaedah ikhtiar itu adalah vaksin. Dan ianya bukan magic, dia bukan mukjizat, dia bukan 100%. Sebab itulah kajian mengatakan bahawa bukan 100%. Maksudnya kita mengaku bahawa ianya ada lagi dia punya risk untuk dijangkiti. Contohnya untuk Comirnaty Pfizer. Kita kata keberkesanan 95%. Maksudnya ada lagi leverage, baki lagi 5%. Sama juga dengan yang lain-lain. Kita maksudnya itu adalah keupayaan dan kemampuan yang telah dicapai melalui kajian. Tak ada lagi vaksin dalam dunia ni mengatakan 100%. Tak ada lagi. Sebab ini adalah salah satu pada ikhtiar manusia yang perlu kita faham bersama. Sebab ada setengah orang luar di sana ni mengatakan bahawa kalau tidak jadi 100% tak nak. Tak boleh macam tu kan. Dari segi hukum pun kita boleh sebut. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kan? Itulah mungkin saya nak sebut. Yang ini menimbulkan satu soalan lain. Doktor ya. Jadi dia kata kalau sudah menerima suntikan vaksin COVID-19, ramai merasakan diri sudah mendapat imunisasi. Maka timbullah persoalan, mengapa perlu lagi mereka makan pelitup muka? Mengapa mereka lagi menjaga SOP sedangkan bagi dia sudah kebal kerana sudah menerima vaksin ini. Aku sudah dewasa, aku sudah imun kata imun. Jadi bagaimana mungkin reaksi ni? Pertama saya nak dengar reaksi siapa dulu. Lepas tu mungkin Dr. Ana tu macam sesuatu. Kita mulakan dengan ibu, dengan wanita lah. Silakan Dr. Ana. Okey, soalannya kenapa setelah saya dapat suntikan, for example dah dapat imunisasi 2 dos COVID vaksin, kenapa saya kena patuh SOP lagi ya? Okey, yang pertama kita tahu after first dose kita punya kita punya immunity tu only boleh protect kita 55%. Jadi ada lagi 45% kita boleh dapat jangkitan. Okay? Dapat jangkitan dan kita boleh bawa jangkitan kepada orang lain. Ya betul. Dan selepas second dose kita punya protection ialah 95%. Betul tak? Bila kita dah 95%, tapi di luar sana kita punya liputan vaksinasi kita belum lagi cukup 80%, belum ada lagi imuniti kelompok. Jadi ada 5% lagi kita boleh jadi 5% chance yang kita boleh jadi pembawa dan kita boleh jadi penyebar kepada orang lain. Ya? Jadi adakah kita nak ambil 5% chance tu untuk sebarkan virus COVID pada orang lain, terutama orang tua, orang yang terlindung di keliling kita? I think you shouldn't, ya. Jadi selagi kita semua belum tak cukup imuniti kelompok, belum lebih 80% daripada orang rakyat negara kita dapat vaksin,
kita semua kena Mhm. patuh SOP. Memang kena patuh SOP sebab ada 5% lagi chance. Itu kalau kita dah ambil vaksin Pfizer. Yang lain yang ada yang 60%, 70% tu. Jadi yang penting bukan kekebalan satu vaksin, tapi sejauh mana liputan vaksin untuk membentuk imuniti kelompok. Itu lebih penting. Mhm. Baik, ada Jadi yang mau patuh SOP bagi seperti biasa. betul. Baik, ada apa-apa yang sesiapa ingin tambah? Bagi nasi tambah? Dia Nasi tambah. macam kita Ya. macam kita dengar macam kita dengar guruh di langit lah. Janganlah kita dah baru dengar guruh di langit, kita nak buang semua air di tempayan. So maksudnya baru kita terima vaksin, so kita dah terus rasa happy dah. Macam Dr. Suazli nyatakan tadi, sebelum ada vaksin, ikhtiar kita adalah memakai pelitup muka, lepas tu mewujudkan penjarakan sosial, lepas tu basuh tangan selalu. So itu adalah ikhtiar sebelum adanya vaksin. So sekarang ni pada tahun ni kita dah mula ada vaksin, so itu adalah tambahan kepada ikhtiar yang sebelumnya. So kita jangan rasa lagi pun kita tak nampak pun virus ni kan. Kalau kita nampak virus ni boleh kita mengelak. Tapi sekarang ni kita tak nampak virus ni. So sebab itu selagi belum mencapai seperti apa yang Dr. Hana kata, dan selagi kita belum menampak statistik penurunan kes, statistik penurunan yang masuk ke dalam hospital, yang orang kata yang paling penting sekali jumlah kematian, kalau boleh tak nak tengok lagi lah jumlah kematian setiap hari ni yang berkaitan dengan COVID-19. So selagi benda-benda macam ni kita tak lihat, so kita masih perlu menggunakan segala ikhtiar yang kita ada, termasuk juga mendapatkan suntikan vaksin lah. Ya. Mungkin ada nak tambah lagi Dr. Hazli sebelum kita berehat seketika nanti. Saya sentiasa bagi perumpamaan. Antara ikhtiar yang kita lakukan untuk elakkan ataupun kurangkan kemalangan jalan raya, kita pakai topi keledar, kita pakai tali pinggang keledar, betul kan? Ya. Betul. Kita dah topi keledar, lampu merah lah, double line, ataupun langgar lah lori pun tak apa, saya tak mati. Contohnya kan. Tapi itu adalah analogi yang kita boleh. Maksudnya walaupun kita sudah ada protection, andai katalah 100% sekalipun protection, tapi di sini kita memerlukan, sebab seperti kan Cik Zian sebutlah, virus COVID ini kita tak nampak dan kita belajar benda yang baru setiap hari. Kecuali lah orang tu mari dia tulis atas dai kita COVID, dia lihat tu lain cerita kan. Tapi sekarang kita tak tahu orang tu. Dan sekarang ni daripada setahun dah kita berada dalam wabak. Mungkin Cik Niza dan sahabat-sahabat sekian pernah dengar peringkat awal dulu Tan Sri Datuk Seri Digi setiap kali dia punya pernyataan media dia akan sebut in that case mana dia punya generasi dia. 1, generasi 2, generasi 3. Sekarang ni sudah tidak ada dah in that case dan generasi. Sebab apa? Sebab COVID sudah berada dalam komuniti. Kita dah tak tahu nak kat mana dah. Tiba-tiba je sebelah situ, kampung kita dah ada. Dari mana tak tahu dia dapat. Yang ini yang merisaukan kita sebab sudah berada dalam komuniti. Berada dalam di kalangan kita yang kita tidak ketahui. Berbanding dengan peringkat awal dulu kita boleh tengok index. Oh ni si pula ni berjangkit pada sini. Jangkit pada ni. Tapi sekarang ni dah 1,000 lebih dah berada dalam negara kita, yang itu merisaukan kita. Jadi masih lagi perlu. Dan orang tanya pula, ni soalan, saya punya tanya soalan ni, orang tanya pula, sampai bila? Sampai bila? 5 tahun, 6 tahun. Pak? Kita pun tak tahu. Sebab kita ni semua bukan ahli nujum. Sebab benda ni baru. Jadi kita pun sedang belajar benda baru setiap hari. Dengan ikhtiar yang kita lakukan, usaha yang kita jalankan, insya-Allah kita minta ianya kembali pulih seperti sedia kala dalam tempoh yang terdekat. Ada kajian singkat mengatakan 8 bulan. Ada kajian kata sampai ke 2 tahun, 3 tahun. Ada kajian, ini kajian orang yang dia buat projection, dia buat statistik projection, dia kata 5 tahun, 6 tahun baru kita kembali normal. Jadi kita pun tak tahu. Jadi kalau semua orang bekerjasama, mengambil tanggungjawab, berpatriotik dalam negara kita bersama dengan kerajaan untuk meyakinkan bahawa 80% diliputi.
dengan vaksin COVID ni, insya-Allah kita boleh melandaikan wabak, boleh memutuskan rantaian penyakit dan kita akan kembali dalam normal dalam masa yang terdekat. Banyak pula Sangat nasi itu. tambah. Tak apa, kita perlu. Sebab sekarang ni orang sangat lapar kerana waktu-waktu sekarang orang tengah nak makan kan. Jadi eloklah nak banyaknya nasi tambah ini. Kerana ramai di antara kita ni perlukan input-input yang benar sebegini. Kadang-kadang kerana mereka ingat kesempurnaan, jadi bila dia dapat saja itu dia kata selesai masalah. Tidak, seperti mana yang kata doktor ketiga-tiga yang tadi, ialah keadaannya belum menentukan lagi kerana ini satu benda yang baru yang masih lagi dalam proses pembelajaran, khususnya bagi mereka yang di dalam bidang perubatan sendiri. Jadi oleh kerana itu kita mengambil kira kewaspadaan itu, dan saya fikir nasihat-nasihat telah diberikan oleh doktor kita ni semua, pakar-pakar kita ni semua boleh memberikan kita sedikit azimat untuk berhadapan dengan segala kemungkinan. Terima kasih, kita rehat seketika, kita bagi peluang untuk masing-masing semua menikmati nasi tambah yang telah diberikan, dan kita akan kembali selepas ini apabila kita berikan ruang untuk barangkali ada orang yang mempromosikan hal-hal yang lain pula. Sehingga itu saudara, kita jangan lupa ke mana-mana ya. Kita kembali selepas ini dalam Doctor on Call di Nizal & Co. Ya, kembali kita sekali lagi dalam Nizal & Co, khususnya dalam program Doctor on Call. Tadi bahagian pertama telah kita mendengarkan pandangan-pandangan teman-teman pakar kita di dalam bidang perubatan ini mengenai kesan bagaimanakah selepas kita mengambil vaksin COVID-19 ini. Baik, kita nak perpanjangkan lagi. Sebelum itu, bagi anda yang ingin mengutarakan soalan, silalah utarakan soalan secara teks di FB Nizal & Co ataupun di YouTube M3 yang sekarang ni sedang bersiaran secara langsung. Anda bersama kami dalam Doctor on Call Nizal & Co. Saya Nizal Muhammad, dan kita teruskan kepada soalan yang ingin kita utarakan kepada ketiga-tiga tamu kita ini, iaitu Dr. Suhazli bin Abdullah, pakar perubatan keluarga M3, Dr. Hana Hazrami, pakar anestesiologi dan rawat terapi M3, dan juga Tuan Muhammad Ziman Mustafa, pegawai farmasi M3. Nampak ketiga-tiga yang nampaknya kiranya macam anggun ya dengan kepakaran masing-masing. Baik, kita teruskan kepada soalan saya yang ingin saya dapat daripada beberapa kawan lah, teman ya. Dia kata jika seseorang itu sudah menerima vaksin COVID-19 dari satu jenama untuk suntikan pertama, tetapi atas kesilapan teknikal ataupun atas sebab-sebab tertentu dia terambil ataupun dia diberikan vaksin COVID-19 jenama lain untuk suntingan kedua, apakah dia perlu mengulang semula dengan mengambil suntikan daripada jenama asal yang diambilnya atau bagaimana? Mungkin dapat ditanyakan ni, mungkin Tuan Farmasi dapat memberikan penjelasan selain daripada yang lain-lain yang ingin menambah nilai. Silakan Tuan Ziman. Oh, Zihan. Kalau kalau nak ikutkan situasi yang daripada soalan tadi agak mustahil lah sebenarnya, sebab dengan setiap penerima vaksin dos yang pertama tu, mereka akan diberikan dengan kad lah. So dekat kad tu memang tertulis nama jenama vaksin yang diterima dan juga ada maklumat berkaitan dengan batch number dan sebagainya. So maksudnya kat situ untuk dos yang kedua, kad tu memang kena bawa lah. Dan selain daripada kad tu pun, dalam kita punya MySejahtera juga memang telah tercantik di situ jenis vaksin yang diterima untuk dos yang pertama. So agak mustahil lah benda itu berlaku. Dan memang untuk dari segi maklumat yang diberitahu pun,
daripada pengeluar memang tidak bolehlah untuk kita berikan uh, ni vaksin pertama tu, dos pertama daripada brand A, so yang dos yang kedua daripada brand B. So yang tu memang tidak dinasihatkan oleh pengeluar vaksin lah, ya. Dan memang kita kena kalau nak katakan selepas itu adakah perlu diambil suntikan seterusnya, yang ini saya tak dapat nak beritahu dia punya, sebab saya pun tak tahu sama ada benda ni pernah berlaku ataupun tidak di luar negara. Tapi dekat Malaysia ni sistem yang sedia ada ni insya-Allah lah. Dan kalau tengok pun cara kita polisi yang ada pun adalah memang kalau kita dah terima pembelian vaksin tu pun memang kita beli tu memang orang kata untuk dos yang kedua sekali. So memang apa saja yang kita berikan tu memang kita akan pastikan juga akan ada jenama yang sama untuk dos yang seterusnya lah. Mungkin mungkin ada tambah-tambah juga. Ialah polisi yang dikemukakan oleh kerajaan adalah untuk digitalize kita punya vaksinasi. In fact, hasil daripada perbincangan daripada JKJAV iaitu Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin negara kita, dia juga akan propose untuk vaksin yang lain juga akan diberi akan dilakukan secara digital. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya percampuran di antara vaksin yang digunakan. Ini penting. Walaupun orang di luar sana dia menuduh bahawa kalau digital ni seolah-olah kita telah menjual data peribadi. Kita telah isytiharkan kita punya IC, kita isytihar kita punya nombor password dan sebagainya. Itu adalah sensasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu kerana mereka memang tak nak vaksin. Tetapi sebenarnya sistem digital ni adalah untuk menyenangkan urusan kita supaya tidak berlaku ni seperti yang dikemukakan oleh soalan daripada Nizal tadi lah. Iaitu berkaitan dengan tidak adanya kesalahan dari sudut pemberian vaksinasi yang berbeza-beza. Walaupun kalau kita lihat kalau untuk vaksin untuk anak-anak kita ada beberapa isu tertentu yang boleh kita mix. Sebab vaksin untuk anak-anak kita sudah lama dalam dunia perubatan, tetapi untuk vaksin COVID-19 ini benda yang baru, tidak ada lagi satu kajian head to head. Maksudnya membandingkan satu dengan yang satu yang lain boleh dicampur atau tidak. Jadi buat masa ini kita masih lagi kekal dengan mono dahulu. Mono dulu. Tidak poligami lah, kita monogami dahulu. Kemungkinan lepas ada ni kemungkinan dapat, tapi ia memerlukan kajian sama ada boleh dipoligamikan suntikan itu ataupun tidak. Buat masa ni kita akan stick dengan monogami dahulu. Satu vaksin untuk satu orang dan kita jelaskan bahawa ia adalah sesuatu yang tidak mungkin akan berlaku sebab ia mengikuti polisi yang ditetap oleh kerajaan. Semuanya digitalized. Semuanya dikawal, dikontrol, disahkan oleh kerajaan yang menentukan vaksin mana untuk orang tertentu. Baik, kita nak tanyakan ini. Ini apakah yang perlu dilakukan? Ini soalan lagi. Andainya pada hari seseorang itu perlu mengambil suntikan kedua, okey, tetapi dia jatuh sakit atau akibat sebab tertentu, emergency ataupun kecemasan ke, dia tidak dapat mengambilnya. Dan apakah yang perlu dilakukan olehnya? Ada sesiapa yang boleh menjawab? Soalan siapa tu? Dr. Hana lah Abang jawab. Beli lah. Okey, boleh. Dia baik, terima kasih. Kalau saya jawab semua kan semua jadi saya nasi tambah kan pula kan. Okey, dia kenyataan yang terbaru daripada Tan Sri Datuk Sri DJ Datuk Dr. Nur Hisham baru pagi tadi, tengah hari tadi, berkaitan dengan vaksin kombinasi, vaksin COVID-19 yang Pfizer punya ni. Sebab ada setengah pihak yang mengatakan cukup satu dos saja, tak perlu dos yang kedua. Sebab dia kata efikasinya sudah mencapai 87%. Bukan isu tu yang saya nak sebut. Isunya
boleh ke tak boleh dilambatkan. Jadi antara jawapan yang disebut oleh Datuk Seri DJ, dia punya tempoh masa yang sebaiknya adalah 21 hari. Ni untuk vaksin komuniti ya. Vaksin lain dia ada yang sebulan, ada yang 1 dos pun ada. Tu kita bincang kemudian. Mungkin next kita akan panggil lagi untuk bincang isu berkaitan dengan vaksin lain mungkin. Jadi 21. Tapi andai kata mungkin dia demam, mungkin dia ada mesyuarat penting, jumpa Tan Sri, jumpa Menteri Agung jemput dia ke istana, penting tak boleh pergi. Boleh dijarakkan di antara 21 hingga 28 hari. Ini adalah dia bukan saja-saja kita letak macam tu. Ini adalah kenyataan rasmi oleh strategic advisory of the group of expert di peringkat WHO. Dia kata 21 hingga 28 hari. Dan syarikat pengeluar sendiri mengatakan bahawa dia boleh sampai ke 42 hari. Sampai 42 hari. Walaupun begitu, ada di setengah-setengah negara yang membawanya, yang mengatakan bahawa dia akan lewatkan sehingga ke 12 minggu. Berdasarkan kepada kajian-kajian yang mereka telah lakukan dan jalankan. Jadi buat masa ni negara kita masih lagi mengambil apa yang lebih autentik yang telah dibuat di peringkat SAGE, iaitu Strategic Advisory of the Group Expert, 21 hingga 28 hari. Dan boleh, kalau tak dapat jugalah kahwin ke tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada orang kahwin ni, tak sempat nak pergi ke klinik contohnya, sampai ke 42 hari. Ya Allah. Tapi mungkin saya nak tambah sikit. Tapi perlu diingatkanlah sebab setiap vaksin ni dia ada unit of dose dia ya. So untuk vaksin komuniti ni, satu vial dia tu adalah untuk 6 dos. Maksudnya untuk 6 orang lah. Dan kami anggota kesihatan hanya akan buka setiap satu dos, setiap satu vial tu bila kita cukup 6 penerimanya. So kalau tak cukup 6 penerimanya, so satu kerugian nanti. Sebab bila kita dah dilute dengan, maksudnya kita dah masukkan dengan pelarut di dalam vaksin tersebut, dia hanya boleh bertahan selama 6 jam saja di pada suhu bilik. So benda tu pun sangat penting lah, dan saya berharaplah supaya siapa yang telah menerima dos yang pertama dan bila dos yang kedua tu kita dah bagi appointment, so dia kena datang lah. Sebab kalau dia tak datang, nanti jadi satu masalah kepada pusat pemberian tempat pemberi vaksin tersebut untuk mencari pengganti sini. So kita kena tahu ya benda tu, dan tapi tak dinafikan lah yang mungkin dari segi jenama-jenama lain mungkin dia single vial, maksudnya satu vial untuk satu orang, yang tu tak jadi masalah. Tapi kalau dia multiple user macam tu, maksudnya kita kena bertanggungjawab lah. Kalau kita semua orang fikir macam tu, nanti memang nurse ataupun sister dekat pusat pemberian vaksin nanti terpaksa call orang ni, call orang tu, call orang ni, tolong datang. So benda ni semua dah dijadualkan, dan setiap penjadualan tu ada kan, tadi ada tempoh masa 21 hari dan sebagainya. So sukarlah juga kita nak mencari siapa yang dah mencapai 21 hari tu. So kalau tak ada urusan penting macam Dr. Swasti kata, tak ada appointment dengan Agung ke dan sebagainya, minta hadir lah walau bagaimana cara sekalipun kan. Sebab kita dah terima dos yang pertama, so dos yang kedua tu kita tak nak satu kerugian lah. Kalau tak, dia boleh datang between 21-28 hari tu, tapi waktu yang sepatutnya dia datang tu, dos tu dah buang dah, rugilah. Ya. Betul. Jadi sendiri mau ingat kalau kita sudah letakkan temu janjinya, tunaikanlah demi untuk semua. Itu yang dikatakan lindung diri, lindung semua itu. Baik, Dr. Hana, apakah seseorang itu, kerana kita dengar juga suara dari wanita ini, apakah seorang itu akan kurang imuniti jika suntikan kedua vaksin COVID-19 ini lewat diterima? Sebagaimana kita tahu, kalau vaksin Pfizer, kita kena ambil dia punya second dose after 21 days kan. Kalau Moderna tu lepas 28 hari ikut jenis vaksin. Tapi sebenarnya ini adalah seperti booster. Dia
so far yang kajian yang ditunjukkan hanya macam tu lah, yang macam Dr. Suhazli cakap. Second dose kena ambil 21 hari, paling lambat pun kalau tak dapat dielakkan maksimum 42 hari ya. Itu yang ada data. Jadi kami tak pasti kalau lambat daripada tu apa keberkesanan dia ke macam mana tu kita pun tak pasti. Tapi yang data yang kita ada, yang CDC ada setakat itulah 42 hari. Jadi mungkin Dr. Suhazli boleh jawab apa adakah imuniti kita berkurangan ke apa kalau dos tu dilambatkan? Ya. Saya Sudah nasi tambah diberikan aja. ini Nasi servis tambah. bertukar tangan nampaknya Dr. Suhazli. Servis bertukar tangan. Silakan Dr. Hazli. Saya ambil simple analogi walaupun mungkin dia dari segi kita punya Center of CDC WHO menyatakan demikian. Kita ambil satu analogi. Buat analogi bukan main-main. Dia kena kembali kepada asas basic. Kenapa kita ambil vaksin? Pertama sekali adalah untuk mengaruh sistem antibody. Apa makna antibody? Antibody ini sel yang dikeluarkan ataupun sel yang dibentuk yang mengingat. Dia ingat. So kajian mengatakan 21 hari dia akan ingat lebih booster. Boost maksudnya lebih tinggi. Kalau dia lambat, dia kurang ingat. Ginilah Mr. Nizal. Kita punya ada awet. Kita tengok dia 21 hari dulu kita masih kenal, masih ingat lagi. Tama-tama dia main juga hari ni. Bagilah bunga ke apa kat kita, lagi kita ingat 100% contohnya. Tapi kalau dah nak masuk 2 bulan baru nak mesej, 2 bulan baru nak bagi bunga. Jadi ingatan kita sudah makin pudar. Walaupun mungkin dapat, tapi tidaklah sesegar 21 hari ataupun 28 hari. Allah. Takut nanti awet kita kata lagunya cukup sampai di sini saja. Baik, doktor, begitulah keadaannya. Kita rehat seketika. Kita nanti ada 15 minit lagi untuk kita tamatkan siaran kita ini. Kita beri kerehatan kepada doktor-doktor sekalian dan juga Tuan Zihan untuk kita rehat seketika. Kembali nanti kita akan bertanya soalan-soalan yang lebih mendalam lagi. Baik, hingga gitu jangan ke mana, kita kembali dalam Doctor on Call di Nizal & Co. Okey, anda masih dengar lagi kami, bagus. Tonton lagi kami, bagus. Jangan lupa ingatkan lagu Cukup Sampai di Sini Saja. Yang mengingatkan kita ini adalah Dr. Suhazli tadi. Baik, kita bertanyakan soalan lagi. Soalan ini bagi saya sangat penting kerana dia timbul di kalangan kawan-kawan saya yang pernah melihat soal alangan kepada suntikan, alangan kepada ubat-ubatan. Jadi soalan yang dia nak bangkitkan itu, saya ambil dari sini apa yang dia nyatakan pada saya, apakah alahan Allah. Saya suka cakap alangan ni pasal nakkan hadiah sangat ni. Apakah alahan yang boleh dialami seseorang selepas suntikan pertama vaksin COVID-19? Dan kalau katakan ada, khalayak manakah yang mudah menghadapinya atau menghadapinya? Baik, Dr. Hana dikatakan paling secocoknya menjawab soalan ini. Dipersilakan Dr. Hana. Okey, saya dapat soalan tentang alahan ni memang banyak . Ada orang tanya, kalau saya ada alahan, bolehkah saya ambil vaksin? Itu memang banyak sangat orang, ramai sangat orang tanya. Okey, saya jawab pasal soalan kalau ada alahan bolehkah ambil vaksin dulu. Okey, alahan ni ada banyak jenis alahan . Kalau kita tengok pun kita punya alahan ni kalau ikutkan kita panggil hypersensitivity . Yang berkenaan dengan vaksin ni of course hypersensitivity jenis type 1.
jenis 1, iaitu dia ada antigen yang dia alah, ada sesuatu yang dia alah. Tapi untuk vaksin, kalau orang yang ada alahan teruk sahaja yang kita kenal pasti, untuk berhati-hati ambil vaksin. Kalau alahan biasa, sebab alahan ni orang kata anaphylaxis, hypersensitivity type 1 ni, dia ada spektrum daripada alah tu mungkin gatal-gatal, merah, muka bengkak, sampailah yang tahap teruk kita panggil anaphylactic shock. Anaphylactic shock ini yang membawa kepada kematian. Kalau setakat merah, kepala pening, perut rasa loya, muka bengkak, itu tidak. Yang bahaya, yang alah yang kita kena berjaga-jaga ialah kalau dia ada alahan yang kita panggil anaphylactic shock. Maknanya bila dapat tu tubuhnya boleh dapat rejatan. Contohnya dia susah bernafas, tekanan darah dia drop. Makna apa-apa kalau dia dapat tu, dia mesti bawa ke hospital cepat-cepat. Kalau tak bawa hospital dan tak dapat suntikan adrenalin tu, dia boleh mati. Yang itu kita kena hati-hati. Kalau setakat gatal-gatal, muka bengkak, Pening-pening, itu tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Kalau satu lagi, kalau dia ada alahan kepada spesifik bahan dalam vaksin tu, contohnya paling senang kalau vaksin Comirnaty tu, dia ada propylene glycol dalam tu kan, dia punya pelarut dia tu. Kalau orang tu memang ada alahan pada propylene glycol tu, barulah dia tak boleh ambil vaksin tu. Maknanya individu walaupun dia ada alah, katakan even alahan yang teruk, contoh dia ada latex allergy. Kalau dia dapat latex tu, dia boleh dapat kematian ke apa, itu pun bukan halangan untuk dia dapat COVID vaksin sebenarnya. Kita monitor, kecuali dia allergic kepada spesifik type of vaksin tu. Itu sebab kalau kita lepas kita akan screen alahan teruk macam mana. Kalau alahan tak teruk tak mengapa. Kalau alahan teruk ni mesti yang ada orang yang kadang-kadang dia ada, doktor bekalkan dia EpiPen, epinephrine pen. Kalau tiba-tiba you dapat kena gigit lebah, you boleh muka bengkak terus pingsan, you inject ni cepat-cepat. Yang itu yang kita panggil alahan teruk. Bukan yang sekat gatal-gatal, badan bengkak, muka bengkak tu tak dikira. Ataupun alah pada spesifik type of ingredient dalam vaksin tu. Okey. Nombor 2, apakah jenis alahan yang biasa bila dapat first dose tu? Bukan alahan kesan sampingan. Kesan sampingan yang biasa orang dapat ialah sakit masa cucuk, mungkin rasa penat sikit, letih. Selalunya tu yang common sekali sakit tempat cucuk lah. Sebab itu kita tengok, kita kena monitor pesakit, orang yang baru dapat injection tu at least 15 ke 30 minit. Sebab yang hypersensitivity yang type 1 tu yang boleh membawa maut tu, dia boleh jadi immediate beberapa minit sehingga ke setengah jam lepas dapat benda tu. Kalau katakan saya ada baca juga orang tulis, saya dapat anaphylaxis lepas injection tapi doktor masih bagi, tapi dia duk update status dalam Facebook dia tiap-tiap hari. Hidup lagi, tak payah pergi hospital, tak makan ubat, masih hidup. Macam mana itu bukan anaphylactic shock? Itu memang bukan. Saya ada baca macam tu. Macam mana? Sebab anaphylactic shock tu kalau ni dalam masa setengah jam dia dah, kalau tak dapat rawatan dia memang gul. Dia memang boleh membawa maut. Jadi itu bukanlah Okey. Baik. Kalau kata begitu, kita dah tahu tentang ini. Saya fikir yang juga menjadi masalah tentang kesan sampingan itu. Apakah ada bezanya, Doktor? Mungkin Dr. Hana boleh jawab terus ya. Ataupun yang lain-lain. Kesan sampingan dengan vaksin pertama dibandingkan dengan kesan sampingan kedua. Apakah berbeza-beza ataupun sama kesan sampingan itu? Yang daripada secara umum. Kesan sampingan selepas suntikan kedua vaksin, daripada yang kita dapat laporan memang sedikit berbeza daripada yang pertama. Yang kebanyakan laporan yang kita terima, tapi berbeza pun tak banyak. Mungkin rasa lebih letih sikit lebih daripada yang pertama. Mungkin sebelum tu dia tak payah ambil Panadol. Yang kedua ni mungkin rasa kena ambil Panadol lah, ataupun kena rehat sekejap lah, kena tidur. Itu sahaja. Dia lebih sedikit tapi tak teruk. Tapi actually itu adalah a good sign
that the vaccine is working. Kalau tak ada apa-apa, kemungkinan vaksin tu tak ada tidak balas lah. Kita bagi vaksin untuk kita dapatkan tidak balas tubuh. Kalau tubuh ni macam tak ada respon je, ni jadi ke tak jadi kan? Jadi vaksin tu memang kena ada sedikit respon tu. Barulah kita tahu, jadi. Okey. Maka Dr. Ana selepas ni ramai yang ambil kena suntikan itu semua mendoakan adalah hendaknya reaksi. Kerana dia nak tahu bahawa sepatutnya kena ada sikit. Ada sikit, pening-pening sikit kan. Kalau tidak itu tandanya memang tak load. Ini ada soalan yang dikemukakan oleh orang ramai. Doktor minta komen untuk penerima vaksin ada sejarah malignant hyperthermia. Adakah selamat untuk menerima vaksin? Ini soalan daripada penonton kita yang menyaksikan kita secara langsung. Siapakah yang selayaknya menjawab? Dipersilakan dengan segala hormatnya menjawab. Okay, boleh saya jawab lah sebab malignant hyperthermia tu adalah kita panggil anesthetic emergency, perkara yang besar dalam pembiusan malignant hyperthermia ni adalah respon tubuh kepada gas bius ataupun ubatan bius. Contohnya masa relaxan, ubat yang untuk kita lembutkan otot yang kita guna semasa bius. Jadi benda ni kalau terjadi, sebab kita tak tahu siapa yang boleh dapat benda ni reaksi tapi dia bukan dia bukan kontraindikasi, dia bukan halangan untuk mendapatkan vaksin ini. Sebab yang malignant hyperthermia dia punya triggering agent dia adalah spesifik. Ubat gas bius dan ubatan yang digunakan dalam pembiusan. Maknanya tak ada kaitan dengan bahan dalam vaksin tu sendiri. Ya. Jadi kita terima kasih kepada Syazman Abdul Karim yang mengutarakan soalan tadi secara langsung. Baik, kita nak tanyakan soalan ini, soalan yang biasa ditanya tetapi saya kena tanya juga kerana terlalu ramai orang masih lagi tidak nampak dan tidak faham apakah sebenarnya jawapan yang pasti. Soalannya mudah saja. Apakah pihak ada pihak menimbulkan keadaan atau kenyataan bahawa pesakit yang mengidap kanser tidak boleh sama sekali menerima suntikan vaksin COVID-19. Apakah ini benar? Dan kalau benar, sila jelaskan. Mungkin siapa yang boleh jawab? Tuan Zihan barangkali? Zihan. Untuk kanser ni, kita kalau kita tengok dalam apa yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar, memang dia tidak menggalakkan lah. Tapi dari segi pemberian dia tu kepada pesakit kanser yang sedang menerima rawatan. Sebab yang rawatan yang dia terima, selalunya pesakit-pesakit kanser ni dia akan terima rawatan immunosuppressant. So immunosuppressant ni dia akan suppress sistem imun. So kalau kita bagi vaksin, so kita takut nanti dia punya, bukan kita takut, maksudnya dia punya respon terhadap vaksin tu mungkin tidak seperti insan biasa lah, tidak seperti pesakit-pesakit, tidak seperti orang biasa lah. Sebab dia menerima ubat yang menekan sistem imun dia. Sebab ubat anti-kanser adalah ubat immunosuppressant. So dia punya respon tidak mencapai kepada tahap yang diingini lah, ya. Dan oleh sebab itulah juga memang kita tidak menggalakkan, tapi walau bagaimana benda ni atas penilaian doktor juga nanti, ya, sama ada boleh atau tidak. Tapi tidaklah kita kata sampai. Saya rasa mungkin Beli nak sambung sikit ke? Ya. Okey, nasi tambah. Okey. Nasi tambah. Ya, tambahan daripada soalan tu untuk orang yang ini panggil immunosuppress, maksudnya sistem pertahanan badan dia berada di tingkat yang paling low. Jadi apabila kita bagi vaksin, jadi dia tak dapat membina antibody. Sebab tu kita tak bagi pada pesakit kanser, pesakit HIV yang kurang dia punya sel darah putih 200 dan ke bawah. Dan pesakit-pesakit yang mempunyai
penyakit spesifik yang memang low dia punya sistem pertahanan badan. Di sinilah kita mengambil tagline lindung diri, lindung semua tu. Sebab tak semua orang akan dapat. Ada golongan yang kecil ini tidak dapat ataupun tidak diberi vaksin di atas dasar perubatan tertentu. Itu satu. Yang kedua, orang yang sudah sembuh, dia telah buat kemo, dia telah buat radio, telah buat radioterapi, kemoterapi, dia buat pembedahan, boleh tak ambil? Ya, boleh. Tapi dengan syarat dia melepasi 3 bulan daripada rawatan. Dia boleh ambil. Maksudnya dia kembali, dia adalah cancer survivor. Dia kembali pada normal dan dia dibenarkan. Begitu juga kes HIV yang dia punya sel CD4 count dia tu lebih daripada 200 kali tentu. Jadi adalah digalakkan untuk ambil. Baik. Baik, soalan ni saya fikir elok untuk saya bagi kepada general practitioner. Wah. Baik. Di media sosial baru-baru ini telah menular rakaman suara seorang lelaki yang berkongsikan pesanan daripada temannya dari negara besar China tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mengambil suntikan vaksin COVID-19. Ini dia bagi tahu ya. Dia kata ada 2 nasihat kawan dia, kata beliau. Yang pertama katanya, bagi sesiapa yang nak mengambil vaksin, sebelum mengambil itu anda diminta untuk makan atau alas perut. Kerana kalau tidak, anda akan menghadapi dia kata kesan sampingan yang parah, kata dia. Kedua, dia kata nasihatnya ialah untuk minum air suam atau air hangat sekurang-kurangnya 200 ml. Jangan sekali-kali minum air sejuk sebelum mengambil suntikan vaksin COVID-19. Kalau tidak, kesan sampingannya lebih parah. Kalau mengikut doktor general practitioner ini, apakah nasihat itu benar dan bagaimana sebenarnya? Baik, itu adalah pengalaman peribadi. Kita panggil testimoni. Di mana testimoni tidak boleh dijadikan akar ataupun asas untuk kita jadikan sebagai bukti secara umum kepada masyarakat. Dan tidak salah pun kalau dia nak makan, kalau dia nak ambil air, dia tak ada masalah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menrestrikkan. Tu di bahasa Kuala Lumpur tu. Menrestrikkan sesuatu itu. Ini nak makan, itu tak nak makan, itu bergantung. Tetapi perlu diingat 10 hingga 20% daripada manusia seluruhannya mempunyai satu jenis penyakit diberi nama needle phobia. Needle phobia. Takut jarum. Takut jarum. Bila dia takut jarum, dia akan mari anxiety, maksudnya dia akan gugup. Dia sesak nafas. Yang tu apabila terlalu takut sangat, mungkin pernah tengoklah dalam WhatsApp video sampai ke terpaksa, bahasa Kuala Lumpur panggil kejung. Terpaksa ambil orang tu, tangkap, ikat kiri kanan kawan-kawan dia, baru boleh cocok. Tu orang takut kan. Ramai 2 daripada 10. Mungkin Brother Nizal pun mungkin takut jarum. Bila takut jarum ni lah akan exaggerate kita punya tanda-tanda ni pasti. Akan exaggerate lagi. Sama ada dia makan ke, tak makan ke, minum air sejuk ke, minum air batu ke, itu tidak mendatangkan kesan yang besar. Tapi kajian mengatakan bahawa 10 hingga 20% ramai yang takut jarum menyebabkan dia anxious lebih. Apabila dia gugup lebih, dia risau lebih, dia punya hormon badan dia akan makin meningkat. Dia tidak balas badan dan sebagainya. Menyebabkan kemungkinan dia boleh pengsan dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni jarum saya tidak takut. Tiap-tiap saya tengok jarum sebenarnya, jarum jam. Okey, kita terus ke soalan terakhir. Kawan-kawan semua, teman-teman semua, kita ada soalan terakhir ini. Soalan ini agak kontroversi sedikit. Saya fikir selayaknya pakar-pakar jugalah yang boleh memberikan panduan terhadap bagaimanakah keadaan yang harus kita ambil pendirian. Beberapa negara seperti Denmark, Norway, Iceland dan sebelum ni Thailand pun ada, tetapi mungkin dah berubah pendirian, dilaporkan menggantung sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Susulan laporan berlaku pembentukan darah beku katanya ke atas beberapa individu selepas menerima suntikan. Ini menimbulkan kesangsian.
khususnya di kalangan sebahagian warga masyarakat kita dan warga dunia amnya terhadap penggunaan vaksin ini. Jadi apa nasihat yang boleh diberikan bagi membetulkan atau memberikan pencerahan kepada persoalan ini? Saya berkut ini kepada ketiga-tiga pakar untuk memberikan jawapan dan terus merumuskan pandangan-pandangan anda sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Mungkin kita mulakan dengan Dr. Zihan dulu sebagai orang ataupun Tuan Zihan untuk memulakannya, dituruti dengan Dr. Ana dan akhirnya dengan orang yang tidak takut jarum. Silakan Dr. Zihan. Wah, ini doktor ni kita panggil dah sekarang. Belum lagi. Okey. Untuk untuk soalan tu, yang tadi pun saya adalah buka untuk website CDC untuk melihat perkembangan di sebalik kenapa mereka ada yang tak, mereka bukannya tarik balik ya, mereka semua kena faham dua keadaan. Bukan tarik balik, dia hold sekejap ya, program ini. So dia bukannya tarik balik itu lain, maksudnya dia terus pangkah dan terus tak pakai ya. Dan daripada European Medicine Agency pun, EMA, telah menyatakan bahawa yang terkini adalah dia punya manfaat melebihi daripada risiko daripada penerimaan vaksin. So mereka pun menyatakan supaya benda ni boleh disambungkan semula lah. Ya, sebab nanti saya rasa mungkin Dr. Suhazi akan ulas lebih lanjut lagi dari segi sebenarnya benda ni punya hubung kait, dia tidak ada hubung kait yang jelas dengan pemberian vaksin tersebut. Seperti yang saya nyatakan juga sebelum ni berkaitan dengan AEFI. So ini adalah AEFI lah, Adverse Event Following Immunization. Tapi AEFI ni dia ada 5 kategori. Okay. So dia dalam kategori yang mana satu. Ya. So nombor 1 adalah yang memang disebabkan oleh vaksin. Tapi sekarang ni kita melihat kepada kejadian darah beku tu tidaklah tiba-tiba. Sepatutnya kalau kita sekarang ni dalam pemberian yang orang kata mass vaccination, so kalau betul dia berkaitan dengan vaksin, mestilah dia punya statistik tu lebih tinggi daripada statistik population. Maksudnya dalam keadaan biasa, kalau kita tak bagi vaksin, katalah dalam keadaan biasa mungkin 100 daripada 10,000. Tapi kalau kita sekarang ni dah bagi vaksin, mestilah nilai dia lebih tinggi lagi. Tapi dilihat bahawa dia punya statistik adalah jauh lebih rendah daripada statistik populasi. So, dia orang tak boleh kata ada kaitan yang sangat jelas dengan pemberian vaksin. So, dia tak boleh duduk dalam kategori pertama. So, kategori kedua berkaitan dengan kualiti produk. So, tak pun tidak juga. Kategori ketiga berkaitan dengan kesalahan teknikal pemberian. So, maka pun tidak juga. Yang keempat, yang Dr. Suhazi cakap tadi, kerisauan ataupun kebimbangan yang amat sangat juga boleh menyebabkan kesan sampingan, adverse event following immunization, yang juga tidak ada kaitan. Dan yang terakhir sekali adalah yang memang secara kebetulan. Maka mereka saya rasa mungkin dalam masa sehari dua ni, kerana EMA memang menyatakan mereka akan siasat. Dia benda ni kita bukannya nak suruh-suruh dia. Semua benda yang dilaporkan ni kita akan siasat. So kes-kes macam ni kita akan tunggu siasatan lengkap dia untuk kita melihat adakah AEFI yang dikatakan blood clot ni betul-betul berkaitan dengan vaksin. Tapi setakat melihat statistik semua, ia jauh lebih rendah daripada statistik populasi lah. Ya. Yang itu yang orang awam kena faham. Dan saya suka juga ada sebelum ni sahabat saya Temla tu dia bagi analogi macam ni lah. Kalau dekat kantin sekolah tiba-tiba dalam satu sekolah tu ada 10 pelajar yang dapat cek bedek. So dia bukannya terus tukar ataupun terus memberhentikan operasi kantin tu. Dia tutup sementara supaya disiasat betul ke daripada
daripada makanan daripada kantin sekolah tersebut yang menyebabkan seberit ataupun keracunan, ataupun mungkin disebabkan oleh sebab lain. So itulah situasi dia sekarang ni. Dia hold sekejap, bukannya dia terus tukar ataupun pergi terus tutup dan sebagainya, tidak. Ya. Dan untuk Malaysia lagilah kita boleh menunggu lagi laporan, kerana AstraZeneca punya memang telah Belum pun berdaftar sampai. tapi bekalan so maksudnya kita masa lagi untuk kita. So badan regulatory kita memang sentiasa memantau benda ni. So kita bukanlah macam katak potong purung yang kita tengok Malaysia, tak. Kita pun melihat kepada situasi luar negara juga. Sedikit rumusan daripada Dr. Tuan Zihan. Nasihat ke mungkin Abeli nak tambah. Ya, tak pasal apa. tadi Kejap lagi kita sentuh dia. Kita minta tambah dia. Rumusan daripada Dr. Zihan. Okey. Tuan Zihan. Nasihat saya selepas ni memang kita akan pergi ke fasa kedua. So ini adalah fasa yang bagi saya sangat kritikal, kerana ini adalah golongan-golongan yang berisiko. So golongan-golongan yang berisiko 65 tahun ke atas yang ada penyakit kronik, golongan-golongan OKU semua, yang ini sangat-sangat penting. So janganlah anda semua rasa takut bila tahu mungkin kata saya ada sakit jantung, saya ada sakit kecil manis anda. Semua tu tiba-tiba rasa takut pula nak ambil vaksin. Jangan takutlah, sebab vaksin ni yang akan ikhtiar kita untuk melindungi anda semua supaya anda ni adalah golongan risiko. Kalau dapat jangkitan COVID yang sebenarnya, anda memang mungkin Dr. Hana boleh tambah nantilah, Dr. Hana selalu tengok sakit-sakit macam ni yang memang akan dapat komplikasi yang agak teruk daripada jangkitan COVID yang sebenar. Oleh sebab itu lebih baik menerima suntikan vaksin ni. Ya, mungkin anak-anak kena bantu mak bapak ataupun tu bantu kaum keluarga yang lain yang dalam fasa kedua ni untuk pendaftaran. So setakat ni ada 3 cara untuk daftar. So daftar melalui MySejahtera, kalau tidak melalui talian COVID Malaysia tu, saya tak ingat nombor dia, nanti saya cuba ingat balik. Okay, dan kemudian di website yang disediakan lah. So ada 3 cara sekarang ni. So mohonlah, sebab mungkin mereka dah usia dah mungkin lanjut, maka mereka memerlukan bantuan anak-anak golongan muda remaja ni untuk bantu untuk proses pendaftaran. Ya. Baik, terima kasih Zihan. Saya terlalu sangat menyebut doktor-doktor ni, insya-Allah masin mulut saya akan sampailah nanti anda dipanggil doktor satu waktu nanti. Baik, terus kepada Dr. Hanan sedikit ulasan dan juga rumusan. Okey, tadi kita ada tadi Cik Nizal ada tanya, Tuan Nizal tanya pasal adakah vaksin COVID boleh menyebabkan blood clot contoh macam yang vaksin AstraZeneca tu. Ya. Saya nak cakap sedikit, COVID infection, jangkitan COVID pasti very high risk untuk menyebabkan blood clot. Merata-rata, otak, jantung, paru-paru, semua organ tubuh. Ya pasti. You dapat COVID infection, you boleh dapat blood clot. Vaksin sangat-sangat low risk. Boleh kata tak ada. Yang AstraZeneca tu dia bukan ada causal link, dia temporal link. Makna dia dapat tu kebetulan selepas dia dapat vaksin tu. Bukan tak semestinya disebabkan vaksin, tapi kebetulan selepas ambil vaksin. Nombor 2 ialah saya nak kongsi sikit. Orang semua takut vaksin, side effect, allergic. Tapi saya nak beritahu ubat yang digunakan dalam BIUS, ubat BIUS yang kami gunakan untuk operation tu, dia punya preservatif dia lebih tinggi daripada vaksin. Dia punya insiden dapat alahan disebabkan ubat BIUS tu lebih tinggi, berganda tinggi. 1 dalam 4,000 hingga 1 ke 20,000 orang yang dapat ubat BIUS boleh dapat alahan disebabkan ubat BIUS. Tapi vaksin hanya 1 dalam 400,000 sahaja boleh dapat alahan disebabkan vaksin. Jadi kenapa nak takut? Tak ada siapa pernah tolak BIUS kalau nak operation. Tak ada siapa. Yang orang tak nak vaksin pun mesti merayu nak ubat BIUS. Tolong bagi ubat BIUS Oh, yang benar, yang benar.
Ya, betul. Ubat bius tu lebih tinggi kesampingan dia, lebih tinggi alahan dia. Tapi tak ada siapa kita tolak Jadi jangan risau ambil vaksin Kita aim kita nak COVID ni dihapuskan dari dunia, bukan saja dalam negara kita. Jadi ambillah vaksin jangan takut Ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Hana. Dan akhir sekali, Bali kita dari Kota Baru ni. Silalah membuat ulasan dan juga membuat rumusan. Rumusannya, saya bukan sembang-sembang, bukan sembang kari. Kita mesti nyatakan fakta. Kalau nak jawab AstraZeneca boleh menyebabkan blood clot ataupun perdarahan, kita tengok fakta. Fakta pertama yang telah dikeluarkan oleh expert, oleh European Medical Agency, EMA, dia menafikan. Daripada Germany, Paul English Pastor, PEI, saya pun nak sebut pun susah ni, PEI juga menyatakan bahawa ia adalah selamat digunakan. Yang lebih besar, CDC juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa ia selamat digunakan. Bahkan dalam negara kita sendiri, NPRA juga telah mengeluarkan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh YGMK kita bahawa kita akan meneruskan pembelian dan perolehan vaksin AstraZeneca kerana ia adalah selamat digunakan. Seperti yang Dr. Hana sebut, ia adalah temporal link. Apa temporal tu? Dia berkait dengan masa. Contohnya kalau makan roti canai hari ni, tiba-tiba petang karang mati. Adakah sebab roti canai? Tidak. Dia berkait sementara dia makan roti canai, mati dia. Jadi itulah. Dan dibuat kenyataan itu bukan berdasarkan kepada omongan kosong, bukan sembang kari, tetapi berdasarkan kepada beberapa bukti. Yang pertama, daripada 5 juta yang telah diberi vaksin AstraZeneca, 30 kes berlaku. Berbanding dengan situasi semasa pada masa tersebut, 3,000 kes berlaku, dia panggil blood clot dalam masyarakat di Europe sana. 3,000 kes berlaku benda yang sama. Maksud kalau kita tengok dari segi perbandingan populasi, jumlah yang akibat daripada blood clot berlaku dalam masyarakat, whatever reason, apa saja dia punya alasan dia, sama ada dia darah tinggi ke, kencing manis dan sebagainya, 1 dalam 1,000. Berbanding dengan, sebab tu saya kata sementara saat ni, berbetulan dengan masa saat ni, temporal link itu 0.006 per 1,000. Maksudnya memang jauh dia punya perbezaan ni. Jadi di sini tidak menjadi satu mandatori untuk kita memberhentikan pemberian vaksinasi dalam negara kita. Tidak nafikan juga bahawa ada beberapa buah negara yang cuba menangguh. Bukan menarik balik, tangguh. Sebab dia nak lihat dahulu. No problem, tak ada masalah. Itu adalah urusan negara masing-masing, kita tak ganggu. Tapi negara kita, alhamdulillah, masih lagi mengambil perolehan itu. Rumusannya, 1. Kita sekarang ini terima kasih banyak-banyak kepada Nizal & Co, kerjasama dengan M3 untuk memberikan info yang baik kepada masyarakat. Sebab sekarang ni adalah infodemik. Macam-macam terima, WhatsApp-nya, Telegram-nya, Facebook-nya, mana-mananya ambil. Orang yang bukan ahli pun bercakap, sampai menangis-nangis bercakap, mengatakan bahawa vaksin ni bahaya dan sebagainya. Jadi di sini alhamdulillah dengan kerjasama yang saya rasa mantap yang kita jalankan buat masa sekarang ni, terus sebarkan benda yang baik ini, sebarkan fakta yang betul ini. Yang kedua, kita kena patriotik dengan negara kita. Kita nak negara kita ini selamat melalui kaedah pengambilan vaksinasi yang juga dibuktikan oleh beberapa buah negara lain yang sekarang ni sudah 300 juta lebih vaksin seluruh dunia yang telah diberi. Dan alhamdulillah kita tengok data-data daripada UK, data-data daripada US, daripada UAE, daripada Israel. Jumlah pesakit yang dijangkiti oleh COVID merudum dengan begitu meyakinkan sekali, dengan hasil alhamdulillah melalui ikhtiar yang kita lakukan. Dan akhir sekali kita tak boleh lepas daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah ikhtiar, yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih Mr. Nizam. Baik.
Terima kasih kita ucapkan kepada tiga-tiga tamu kita, Dr. Suhazli Abdullah, pakar perubatan keluarga, Dr. Hanan Hazrami, pakar anestesiologi dan rawatan rapi, dan juga Tuan Muhammad Zihan Mustafa, pegawai farmasi untuk M3. Dan kerjasama yang kita berikan ini antara M3 dengan Nizal & Co ini adalah semata-mata untuk memberikan ruang dan peluang bagi anda mendapatkan maklumat terus daripada sumber pakarnya, bukan datang daripada saya yang langsung tidak pakar dalam bidang perubatan ini. Dan ingat, kita pegang kepada fakta dan kebenaran, bukan pegang kepada omongan. Dan jangan lupa bahawa di dalam Doktor on Call ini, anda bertanya, doktor menjawab, agar jantung kita hilang berdugdap. Gitu. Lebih kurang. Baik, saudara. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk anda yang ingin bertanya soalan, sila nanti kemukakanlah mungkin tajuk-tajuk lain yang mungkin anda ingin utarakan. Sila kemukakan kepada FB Nizal & Co dan juga FB M3 Medical apa dia panggil tu? Medical Mythbusters. Mythbusters. Allah sebutnya. Ini saya dah ikut orang punya, ini lidah orang Kuala Nerang ni atau Kuala Berang ni. Baik saudara, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk anda terus memberikan sokongan anda untuk memberikan yang terbaik bagi diri anda dan keluarga anda. Lindung diri, lindung semua. Jumpa lagi dalam Nizal & Co, khususnya dalam Dr. On Call pada siaran akan datang.